Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Jadi kita sedang membincangkan muqaddimah dan kita sampai pada baris yang ketiga daripada naskah yang saya gunakan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang mendirikan langit dan bumi, yang mentadbir makhluk seluruhnya, yang mengutuskan Rasul alaihi wassalatu wassalam kepada orang-orang mukallaf untuk memberi hidayat kepada mereka dan menerangkan syariat agama. Jadi hari ini insyaAllah kita sambung perkataan Imam Nawawi bid-dalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi-Nabi dan Rasul datang kepada kita membawa dua bentuk dalil. Pertama yang diistilahkan sebagai ad-dalail. Yang kedua, wawadihatil barahin. Pertama bermakna dalil-dalil yang putus. Kedua yang bermakna dalil-dalil yang amat jelas. Jadi secara umumnya Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dia membahagikan dalil kepada dua. Jadi macam manakah kita nak menggambarkan dalil tersebut? Apabila dibahagikan kepada dua, maka kita boleh merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala menyatakan dua bentuk kurniaan, dua bentuk alat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita jadikan sebagai dalil. Pertama diistilahkan sebagai panca indera zahir yang Allah Ta'ala nyatakan as-sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan. Jadi itu ialah dalil pertama ataupun alat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita tadi mengenal ataupun kita gunakan dalam sebagai dalil untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua diistilahkan sebagai al-af'idah. Maksudnya panca indera batin yang diistilahkan sebagai akal ataupun qalbun. Jadi disebabkan kita mempunyai panca indera zahir yang kita istilahkan sebagai penglihatan, as-sama' wal basar, penglihatan dan pendengaran, dan Allah Ta'ala juga menyatakan bahawa Allah Ta'ala mengurniakan kepada manusia panca indera yang batin, iaitu hati dan akal. Maka dalil yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat-malaikat dibawa oleh nabi-nabi dan rasul dibahagikan kepada dua.
yang diistilahkan sebagai ad-dalail qat'iyah wa wadihatil barahin, dalil-dalil yang putus dan dalil-dalil yang amat nyata. Jadi untuk kita memudahkan kefahaman, sebagai contohnya, ada dalil, sekiranya kita kembali ke zaman Nabi SAW, ada dalil yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan panca indera yang zahir. Seperti Nabi SAW membelah bulan. Jadi apabila Nabi SAW membelah bulan, maka dalil kewujudan Allah SWT dapat dilihat dengan panca indera penglihatan. Maka sepatutnya mereka yang melihat bulan tadi dibelah oleh Nabi SAW dengan isyarat daripada Nabi, maksudnya Allah Ta'ala membelah bulan tersebut, maka sepatutnya semata-mata panca indera memandang tadi memberi manfaat kepada mereka sebagai dalil kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu contoh pertama, dalil yang dibangkitkan oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan panca indera yang zahir. Dan ada juga dalil yang dibawa oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan panca indera batin manusia, iaitu akal dan hati. Tadi seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Maksud Nabi SAW, di samping Nabi tadi menzahirkan mukjizat, kan, bulan terbelah dan seumpamanya, ada juga beberapa pengajaran yang datang daripada Nabi SAW yang diajar oleh Allah kepada baginda yang menuntut akal manusia tadi berfikir. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, "Lau kana fihima." Jadi kalau ada pada langit dan bumi alihatun, Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la fasadata, nescaya akan binasalah langit dan bumi. Jadi apabila Nabi SAW membawa dalil tersebut, maka dalil binasa langit dan bumi sekiranya terdapat Tuhan yang banyak, itu tidak boleh dilihat oleh mata dan itu tidak boleh didengar oleh telinga, tetapi perkara tersebut difikirkan oleh akal manusia. Jadi secara umumnya, kan, apabila kita hidup di zaman Nabi SAW, maka Nabi SAW akan membawa perkara, akan membawa dalil yang berkaitan dengan panca indera batin, seperti ayat Tuhan, sekiranya Tuhan tadi ramai, maka langit dan bumi akan binasa. Dan Nabi SAW juga membawa dalil-dalil, bukti kebenaran baginda, bukti kewujudan Allah yang berkaitan, maksudnya dalil tersebut berkaitan dengan panca indera yang zahir, seperti penglihatan, maksudnya mata kita dapat melihat mukjizat bulan tadi terbelah. Okay, jadi setelah kita memahami asal dalil tersebut ialah pendengaran dan penglihatan. Kemudian apabila Nabi SAW datang, di samping Nabi tadi membawa mukjizat yang dapat dilihat oleh panca indera zahir, maka Nabi SAW juga membawa mukjizat yang kekal, kan, sehingga akhir zaman, yang diistilahkan sebagai Al-Quran. Okay, jadi apabila kita dah mengetahui asal dalil di zaman Nabi SAW, maksudnya dalil yang boleh dicapai oleh panca indera yang zahir seperti bulan terbelah, dan dalil yang boleh dicapai dengan panca indera yang batin seperti binasa alam apabila wujud banyak Tuhan, maka sekarang kita pindah kepada zaman pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dapat tengok bagaimanakah pewaris-pewaris baginda SAW menggunakan kedua-dua dalil tersebut dalam mengajar kita, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai contohnya, pertama sekali, ulama Allah Ta'ala bahagikan kepada tiga. Maksudnya pertama sekali, mereka yang membincangkan ilmu akidah, ataupun yang diserahkan sebagai ilmu usuluddin. Jadi sekiranya kita mempelajari ilmu akidah, sifat 20 seumpamanya, maka bila kita bertanya kepada ulama akidah tersebut, apakah dalil-dalil kepada semua permasalahan akidah ni, maka dia akan jadi dua juga. Maka ulama akidah akan berkata, dalil kepada semua permasalahan akidah ini ialah dalilun aqliyun, dalil yang berkaitan dengan diri manusia itu sendiri, iaitu akalnya. Dan kedua, dalil yang diistilahkan sebagai naqliyun, iaitu Al-Quran.
Jadi kita dah bincang tadi, akal ialah panca indera batin manusia. Adapun Al-Quran ialah satu mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran yang dapat kita lihat, kan, yang dapat kita dengar sehinggalah hari kiamat. Sebagaimana kita dah bincang tadi, ada mukjizat Nabi yang berlaku di zaman baginda dan berhenti. Tetapi mukjizat Al-Quran, dia ialah mukjizat yang boleh kita lihat, yang boleh kita pegang, kan, yang boleh kita baca, yang boleh kita pandang. Jadi ilmu usul akidah sifat 20 yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, dia berasaskan kepada dalil ataupun berasaskan kepada ketetapan yang ditetapkan oleh akal manusia, dan kesemua dan akidah-akidah itu juga diambil daripada ayat-ayat Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dapat lihat dua sumber kepada ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertama ialah akal dan kedua ialah Al-Quran itu sendiri. Dan apabila kita bincangkan fiqh, kan, fiqh yang disusun oleh ulama 4 mazhab, fiqh juga mempunyai dalil-dalil yang berkaitan dengan diri manusia dan dalil yang datang daripada luar. Adapun dalil yang datang daripada luar diistilahkan sebagai Al-Quran dan Hadis. Maksud daripada Al-Quran dan Hadis tadi, kita akan melihat segala hukum-hukum dinyatakan di dalam Al-Quran, kemudian diperincikan oleh Nabi SAW. Dan setelah kita mengetahui ada dalil Al-Quran dan Hadis, ulama-ulama usul fiqh mereka menyatakan terdapat juga dalil yang diistilahkan sebagai al-ijtihad. Maknanya ijtihad ialah satu dalil yang berasaskan kepada akal manusia. Jadi setelah kita mengetahui ada dalil yang boleh dilihat dan boleh didengar, iaitu Al-Quran dan Hadis, ada satu lagi dalil yang berkaitan dengan akal diri manusia itu sendiri, iaitu yang diistilahkan sebagai al-ijtihad. Jadi ijtihad bermakna ulama-ulama mujtahid berfikir pada satu permasalahan yang baru untuk dikaitkan dengan Al-Quran dan Hadis yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan kemudian kita ada fardu ain yang ketiga yang diistilahkan sebagai tasawuf. Jadi sebagaimana kita dah bincang, ilmu akidah dia menggunakan akal untuk menetapkan akidah tersebut. Dan ilmu fiqh juga dia menggunakan akal yang diistilahkan sebagai ijtihad. Dan apabila kita bincangkan ilmu tasawuf, maka sebagaimana di dalam akidah terdapat dalil naqli iaitu Quran dan Hadis, dan di dalam fiqh juga terdapat dalil naqli iaitu Quran dan Hadis, begitu juga di dalam ilmu tasawuf dia berasaskan kepada dalilun naqli iaitu Al-Quran dan Hadis. Dan setelah kita memahami ada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang haramnya bersifat takabur, kan, haramnya bersifat dengan bakhil, haramnya bersifat dengan sombong, dan wajib seseorang tadi membersihkan dirinya, wajib seseorang tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam tasawuf dia ada satu lagi dalil yang diistilahkan sebagai al-ilham. Jadi kita dah bincang tadi, apabila kita bincang ijtihad yang digunakan oleh ulama fiqh, maka ijtihad dia berkait dengan akal manusia. Dan apabila kita bincangkan dalil aqli yang dinyatakan oleh ulama akidah, maka dalil aqli dia berkait dengan akal. Tetapi ulama-ulama tasawuf, apabila mereka menulis buku-buku mereka, apabila mereka tadi menyusun hukum hakam di dalam ilmu tasawuf, di samping mereka merujuk kepada dalil Al-Quran dan Hadis, ketahuilah bahawa mereka mempunyai satu lagi sumber dalil yang lain yang diistilahkan sebagai al-ilham. Dan al-ilham dia berkaitan dengan al-qalb, dengan hati manusia. Jadi kita bincang tadi, panca indera batin dia terbahagi kepada dua. Satu ialah akal, dan akal tadi dia berkaitan dengan ilmu akidah dan berkaitan dengan ilmu fiqh. Dan kita ada satu lagi panca indera yang batin, iaitu hati. Dan hati inilah panca indera batin yang digunakan di dalam ilmu tasawuf sebagai sumber dalil. Jadi sebagai contohnya dinyatakan oleh Imam Baydawi radhiyallahu ta'ala anhu. Maksud Imam Baydawi, kita maklum salah seorang penulis tafsir yang agung. Jadi Imam Baydawi berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apabila Allah Taala ingin memberikan maklumat kepada manusia, dia mempunyai pelbagai jenis bentuk maklumat yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada manusia. Jadi salah satu daripada maklumat ataupun cara Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayat
Dinyatakan di sini dalam nombor 4, Imam Baydawi berkata, an yakshifa ala qulubihimus sarair. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membuka ke atas hati-hati mereka as-sarair, rahsia-rahsia. Wa yuriyahum al-asya'a kamahi, dan Allah Taala memperlihatkan kepada mereka segala perkara di atas hakikatnya yang sebenar. Kamahiyya bil wahyi, dengan wahyu. Okay, jadi pertama sekali Imam Baydawi berkata salah satu dalil yang kita maklum ialah wahyu. Dan yang kedua, Imam Baydawi berkata awil ilham, ataupun ilham yang Allah Taala kurniakan, wal manamatis sadiqah, dan mimpi-mimpi yang benar. Jadi Imam Baydawi berkata terdapat satu lagi perkara atau satu lagi dalil yang diistilahkan sebagai al-ilham, dan dinyatakan juga oleh Imam Baydawi al-manamat sadiqah, mimpi-mimpi yang benar. Kemudian Imam Baydawi berkata wa hadza qismun yakhtassu bi nailihi al-anbiya'u wal awliya'u. Inilah satu bahagian, maksudnya ilham, wahyu dan mimpi-mimpi yang benar ni, itu ialah dalil-dalil yang Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi-Nabi dan wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu kita ada permasalahan di dalam ilmu-ilmu tasawuf yang kita tak dapat memahaminya secara terperinci ataupun secara langsung daripada nas-nas yang kita jumpa ataupun hadis-hadis yang diriwayatkan. Maksud kita tanya, daripada mana Imam Tasawuf ni keluarkan pendapat ni? Daripada manakah Imam Tasawuf ni mengeluarkan kaedah ataupun cara berzikir ataupun cara amalan, cara berkhaluat dan sebagainya? Jadi kita kena maklum, sebagaimana ulama fiqh mereka mengeluarkan hukum-hukum hakam yang baru, yang bersesuaian pada setiap zaman, dengan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, dengan satu proses yang dinamakan sebagai ijtihad. Begitu juga wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di setiap zaman, mereka tadi menyusun ilmu tasawuf, ataupun mereka tadi merangkakan ilmu tasawuf yang sesuai dengan setiap zaman tersebut, dengan dalil yang diistilahkan oleh Imam Baydawi radhiyallahu anhu sebagai al-ilham. Itu nas, kenyataan daripada Imam Baydawi radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan banyak dalil-dalil dalam Al-Quran, sebagai contohnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa manusia kebaikan dan kejahatan. Jadi sekiranya diri kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah kita nak menerima ilham daripada Allah Taala? Dan Allah Taala nyatakan juga dalam Al-Quran semasa menceritakan tentang Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Khidir daripada dirinya sendiri ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi SAW berkata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memahamkan. Maksudnya hari ini, sekiranya Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepada kita sesuatu kefahaman. Kefahaman dia berbeza dengan hafazan, kan? Kefahaman dia berbeza dengan kita mendengar syarahan ataupun kita mendengar kuliah. Mungkin 10 orang yang dengar kuliah, seorang saja yang faham. Jadi kenapakah seorang saja yang faham? Kerana Allah Ta'ala mengilhamkan kepadanya makna yang ingin disampaikan oleh penceramah. Jadi penyampaian daripada Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri seseorang, maka itu diistilahkan sebagai ilham. Kan sebagaimana dinyatakan ta'rif ilham tersebut oleh Imam Qurtubi radhiyallahu anhu. Imam Qurtubi berkata, al-ilham ialah ma yakhluquhu Allah Ta'ala fil qalbi ibtida'an min ghairi sababin zahir. Bahawa sesungguhnya ilham yang Allah Ta'ala, ilham ialah perkara yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam hati seseorang ibtida'an, secara tiba-tiba, min ghairi sababin zahirin, tanpa sebab zahir yang boleh kita sandarkan kepada sebab tersebut. Jadi kita faham sekiranya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seseorang, dan sekiranya orang tadi membersihkan hatinya, maka hatinya akan menjadi tempat untuk Allah Taala menurunkan ilham kepadanya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man amila bima alim awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang telah diketahui, Allah Taala akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Dan itu ialah dalil-dalil yang ditulis oleh ulama ahli sunnah, ulama-ulama tasawuf, menyatakan terdapat satu lagi sumber, terdapat satu lagi masdar, kan, terdapat satu lagi dalil yang Allah Ta'ala kekalkan sampai hari kiamat, yang diistilahkan sebagai al-ilham.
Jadi setelah kita mengetahui pembahagian dalil tersebut kepada dua tadi, maka sekarang kita ada sebagai penutup ni kita bincangkan dalil tersebut pada diri kita. Jadi kita bincangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surah Al-Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Maksudnya Allah Taala menyatakan bahawa kami akan menunjukkan kepada manusia tanda-tanda kewujudan kami fil afaq, pada apa segala yang mereka pandang. Itu yang kita dah bincang tadi. Afaq, apa segala yang kita pandang, dia berkaitan dengan panca indera zahir. Maksudnya dia berkaitan dengan mata manusia dan dia berkaitan dengan telinga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa fi anfusihim, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memperlihatkan kesemua tanda-tanda tersebut fi anfusihim, dalam diri manusia itu sendiri. Jadi sekarang ni dalil di luar terlampau banyak. Maksud kita ada Quran 30 juzuk, dalil yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada langit dan bumi, dalil Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada diri kita sendiri yang Allah Taala bagi, yang kita pakai selama-lamanya, itu ialah dalil juga kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita tahu dalil terbahagi kepada dua, satu dalil yang berada di dalam diri kita dan kedua dalil yang berada di hadapan mata pandangan pendengaran kita, jadi timbullah persoalannya, adakah kita mendapat faedah daripada dalil tersebut? Maksudnya dalil yang menunjukkan kepada keagungan Allah, dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berhenti 24 jam, berkekalan bersama-sama kita dan di luar diri kita. Dalil yang menunjukkan kepada keagungan Allah, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu persoalan yang kita kena fikir, adakah kita mendapat faedah? Ataupun adakah kita tadi orang yang mengambil pengajaran daripada dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan? Maksud Nabi SAW membawa mukjizat, Nabi membelah bulan, kan semua mukjizat Nabi dibawa oleh Nabi-Nabi dahulu, dan kesemua keramat yang terzahir pada tangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala dulu dan sekarang. Dan sekarang ni ciptaan Allah yang ada di hadapan kita, teknologi yang amat canggih yang Allah Taala zahirkan pada hari ini, yang menunjukkan kepada ketinggian ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan diri kita sendiri yang paling dekat, penglihatan, mendengar, merasai, segala yang Allah Taala kurniakan tadi. Persoalan yang terakhir, adakah dapat kita gunakan untuk memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memberikan jawapan. Maksudnya Allah Taala nak bagi tahu siapakah orang yang dapat mengambil faedah daripada semua dalil ni. Nabi dan Rasul, ulama ahli sunnah, ulama fiqh, ulama tasawuf, kesemua membawa dalil-dalil, mengajarkan kepada kita ilmu dengan dalil yang khusus. Adakah kita mendapat faedah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 191, kan Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Maksud kesimpulannya, pada penciptaan langit dan bumi, pada pertukaran siang dan malam, dia hanya mendapat, dia menjadi dalil, la ayatin, menjadi tanda kepada kewujudan Allah, li ulil albab, bagi orang yang benar-benar mempunyai hati. Jadi soalan ni, siapakah ulul albab? Maksudnya, kalau kita kata orang yang mempunyai hati, nanti kita pun rasa kita pun ada hati. Kan kalau kita orang yang mempunyai jantung, kan memang semula kita tadi mempunyai jantung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ubah lafaz tersebut. Dia tak kata qulub, tetapi Allah Taala kata al-albab. Intipati hati tersebut. Maksudnya hati yang sebenar-benarnya hati. Jadi persoalannya, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberitahu langit dan bumi dan diri kamu sendiri hanya menjadi pengajaran ataupun menjadi dalil kepada orang yang mempunyai albab. Jadi siapakah albab, orang yang mempunyai ulul albab tersebut? Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Inilah nas yang paling penting yang kena kita fikirkan hari ini. Maksudnya Allah Taala berkata, kesemua langit dan bumi, kesemua dalil, mukjizat, Al-Quran, segala-galanya hanya mendapat faedah daripada orang yang bernama ulul albab. Dan ulul albab tersebut ialah allazina, ialah orang yang yazkuruna Allah, berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan pada ketika mereka tadi baring.
Jadi inilah kesimpulan yang nak kita capai kan daripada kalam Imam Nawawi. Maksudnya apabila Imam Nawawi memberitahu kepada kita, Rasul-Rasul datang kepada kita membawa dalil. Dan dalil yang dibawa oleh Rasul-Rasul qat'iyah ialah dalil yang amat yakin. Kan dalil yang tak boleh disangkal. Dan wadihat, dan dalil tersebut amat jelas. Kan maksud langit dan bumi yang terbentang di depan kita ni amat jelas. Diri kita sendiri, maksud kita amat yakin kita boleh mendengar. Kita amat yakin kita boleh berjalan. Kita amat yakin kita hidup. Kita tak boleh engkar kita tadi hidup. Dan kita tak boleh engkar kita tadi mendengar, melihat dan seumpamanya. Dan kita tak boleh engkar alam yang terbentang amat jelas di hadapan kita ni. Cuma persoalannya, mengapakah manusia masih lagi mensyirikkan Allah? Mengapakah manusia masih tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala? Mengapakah manusia masih tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mengapakah manusia tadi tidak sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya ialah kerana manusia tadi tidak yazkurun Allah, tidak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang dituntut, maksud zikir yang akan membawa kepada kemanfaatan segala dalil-dalil tersebut, ialah orang yang kekal berzikir pada ketika berdiri, duduk dan baring. Maksud berdiri, duduk dan baring ni dia ialah isyarat kepada zikir yang berpanjangan. Maksud zikir yang berterusan. Kan sebab keseluruhan pergerakan manusia ataupun posisi badan manusia ialah sama ada dia tadi berdiri kan, ataupun duduk ataupun baring. Jadi hendaklah dalam ketiga-tiga keadaan tersebut, sama ada kita berdiri, berjalan, berlari, kan, duduk tadi sama ada kita tadi duduk dalam semayang ataupun duduk di luar semayang ataupun sedang makan ataupun sedang duduk bersembang ataupun sedang duduk dalam mesyuarat ataupun dalam pembincangan. Baring tadi sama ada kita tadi merehatkan diri, tidur bersama isteri dan seumpamanya. Semua keadaan tersebut dituntut agar orang tadi mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita dapat melatih diri kita mengingati Allah, dan terutamanya kita berada dalam bulan puasa ni, maka kita memperbanyakkan zikir, barulah kita dapat manfaat daripada semua dalil. Dan dalil yang paling agung ialah Quran yang berada di hadapan kita tu. Sekiranya kita tidak berzikir, tidak membersihkan hati, membersihkan akal dan seumpamanya, maka Quran tadi tidak dapat kita ambil kemanfaatan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mensyaratkan hanya orang yang berzikir saja yang mendapat manfaat daripada dalil-dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala dirikan. Dan itu saja. Dan dalam satu ungkapan yang lain yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muaz, Yahya bin Muaz, dia menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka sesiapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah faedah apabila kita berzikir tadi. Moga-moga kita boleh mengenal diri kita. Dan apabila kita tadi mengenal diri kita, maka kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengakui kewujudan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Ajibah berkata, fadlu bil ma'rifata fi nafsik. Adalah kamu menuntut ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala fi nafsika, pada diri kamu sendiri. Wala tatlubha fi ghairik. Jangan kamu tuntut pada selain daripada diri kamu. Falaisal amru anka kharijan. Tidaklah perkara tersebut keluar daripada diri kamu sendiri. Jadi itu nasihat kepada kita semualah, daripada kalam ataupun daripada ucapan yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Daripada lafaz ni, ad-dalail qat'iyyati wa wadihatil barahin. Jadi moga-moga kita dapat mengambil kemanfaatan daripada semua dalil-dalil yang Allah Taala dirikan, dan moga-moga kita tadi dikurniakan dengan tujuan daripada dalil tersebut, iaitu ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi insya-Allah sekiranya Allah Taala izinkan, kita sambung pada pengajian yang akan datang, pada masa yang akan datang. Dari segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih kepada yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.